Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala kepujian kesemuanya kita rafa', kita angkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kepujian yang kita rafa'kan kepada Allah itu juga terangkat di sisi Allah. Kerana perkataan Alhamdulillah selalu diulang-ulang. Perkataan yang kalau kita ucap daripada hati, Nabi kata tamla'ul mizan. Penuh mizan yang besar tu. Penuh dengan pahala, penuh dengan fadilat. Jadi esok kita balik bertemu Allah di hari akhirat, bila tengok penimbang kita penuh. Kenapa penuh? Kerana kita pernah ucap satu Alhamdulillah, ucap daripada hati, sungguh-sungguh nak puji Allah. Ada beberapa tempat yang kita susah nak puji Allah sungguh-sungguh, terutamanya bila kebanyakan daripada hajat kita tak terkabul. Yang kedua, apabila banyak daripada mudarat yang kita tanggung tak terangkat. Dan yang ketiga, bila urusan yang kita berurusan dengan dia, kita berurusan dalam keadaan kepayahan, kesusahan. Keempat, apabila kita tanggung satu bala yang berat, sama ada dia satu kurbah ataupun dia satu musibah, satu benda yang berat, kurang, benda yang cukup berat, ataupun dia musibah dalam bentuk kesakitan ke, dalam bentuk kematian ke, maka ketika itu susah kita nak ucap Alhamdulillah ni sungguh-sungguh. Sebab di antara makna Alhamdulillah itu Allah dipuji dalam ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli hal. Allah dipuji di dalam kulli hal, dalam kesemua hal. Sama ada dia bagi pada kita baik, ataupun dikatakan sebagai kita belajar rukun iman tu, beriman dengan takdir yang khair dan takdir yang syar, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian. Alhamdulillah, Alhamdulillah suatu madah, al-madhu, pujian, sanjungan, sana, majad. Majad bermakna kemuliaan kita sebut kepada Allah, kita sebut daripada hati yang bermaksud, hati yang memang nak sebut. Dan kita tahu urusan Allah selama-lamanya baik. Jadi bila kita sebut daripada hati yang sungguh-sungguh Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin, maka Nabi sebut tamla'ul mizan. Kita dapat satu fadilat yang besar, penimbang kita penuh dengan pahala. Dahsyat. Ayat yang kadang-kadang Kiai Agus baca. Agus adalah kiai yang kita akan hantar ke Sumatera, yang Allah sebut tentang fa amma man thaqulat mawazinuh. Apakah sambungan dia? Fa huwa fi 'aishatin radiyah. Tengok, bila thaqulat mawazinuh, thaqulat mawazinuh, apa makna thaqulat? Thaqil, berat. Thiqal, berat. Bila berat,
Saqulat mawazinuhu. Mawazin apa dia? Mizan, penimbang. Apabila saqulat mawazinuhu, bila berat penimbang dia. Cerita balik akhirat. Cerita balik akhirat, mati dulu, cabut nyawa dulu, orang bagi mandi mayat kita dulu, orang semayang kita, kapan kita masukkan ke dalam tanah. Bermulalah dalam pepatah disebut, man mata faqad qama qiyamatuhu. Bukan hadis. Banyak orang kata dia hadis, dia bukan hadis, dia perpatah. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati, maka berlakulah kiamat untuk dia. Kerana an-nam akhul maut. Kerana tidur itu adalah saudara rapat dengan mati. An-nam akhul maut. Tidur itu akhul maut. Dia akhi, dia saudara rapat dengan mati. Bila mati, kita balik bertemu Allah Ta'ala. Kita akan hidup dalam kubur lebih lama daripada kita hidup dalam dunia. Berapa lama umur Fir'aun? Tak pasti. Tapi Ibnu Katsir kata dalam tafsir dia 400 tahun. Tapi tak ada satu riwayat yang jelas. Tapi dia dianggarkan 400 tahun. Tapi Fir'aun dah mati. Saya fikir dia mati bukan 400 tahun. Dia mati zaman Nabi Musa. Zaman Musa alaihi salam nak sampai kepada zaman Nabi berapa ribu tahun. Hari dia mati tu bermakna dia duduk dalam kubur Pak Cik Din lebih lama daripada dia hayat dia. Maka bermulalah kehidupan manusia. Yang Sayyidina Osman menangis hati kubur. Orang kata, Osman, kami pernah dengar hang bercakap pasal syurga, pasal neraka, pasal mati. Kami tak pernah tengok pun tangisan hang. Tapi awat bila mai hati kubur ni hang menangis. Osman kata, pertama kerana aku tengok Nabi menangis hati kubur. Dan Nabi kata, dalam banyak-banyak pemandangan Nabi kata, aku belum tengok satu pemandangan yang lebih buruk melainkan pemandangan di alam barzakh. Dia cukup menakutkan, Nabi kata. Maka berbekallah kamu, mintalah pertolongan pada Allah. Nabi kata, inna qabr awwalu manazil. Innal qabr awwalu manazil. Kubur itu daripada banyak-banyak stesen, dia satu stesen daripada banyak tempat kita nak singgah, nak berhenti perjalanan menuju akhirat. Siapa yang duduk di sini dimudahkan oleh Allah, maka yang berikutnya akan mudah. Tapi siapa yang duduk di sini dia susah, maka yang berikutnya akan jadi payah dan susah. Maka kita akan balik bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sampai di hari akhirat, satu daripada benda kita akan tengok, lain daripada sirat, lain daripada tempat kita dihisab, kita juga akan tengok mizan, tempat amal kita ditimbang. Tu surah yang kita duk baca malam Jumaat sampailah pagi esok, surah Al-Kahf. Ada satu jenis manusia bila dia tengok Al-Mizan dibentangkan dan buku dia dibuka nak dihisap, dia kata, ma li hazal kitab. Dia kata, buku apa ni? La yughadiru, sikit pun tak tertanggal, tak apa, sikit pun tak lepas. Benda kecil ke, benda besar ke, melainkan semuanya ditulis. Buku apa ni? Dia minta supaya dia tak dihisap, akan ditimbang, semuanya itu akan ditimbang. Maka masa ditimbang itulah bila dia pernah ucap dalam dunia satu alhamdulillah, yang bukan ucapan adat tapi ucapan daripada hati dia. Dia memang nak ucap, dia memang nak puji Allah. Dan sepanjang hidup yang dia puji Allah Ta'ala tu, dia telah melalui dia punya liku-liku hidup. Ada dia senang, ada dia susah, ada dia senang sungguh, ada dia susah sungguh. Tapi semua itu dia puji Allah. Satu saja puji,
Alhamdulillah. Nabi kata, kita baca dalam hadis Riyadhus Salihin, Nabi kata Allah Ta'ala sangat suka tengok satu hamba lepas dia makan. Dia makan ke dia minum, dia kata Alhamdulillah. Allah punya redha dekat dia. Nabi kata Allah cukup redha. Tapi Alhamdulillah tu Alhamdulillah macam mana agak-agak? Adat bila kita kenyang panggil apa, belahak ke sendawa ke, Alhamdulillah. Tak mesti tak. Mesti Alhamdulillah tu kerana dia tahu nikmat makan, nikmat minum, nikmat boleh suap, nikmat boleh telan masuk dalam perut, tak jadi mudarat, kuat badan dia. Kesemua ini Allah yang bagi. Dia kata Alhamdulillah. Banyak orang nak telan ayak pun tak boleh. Tak boleh, sakit. Macam ulcer lagu tu. Pecah. Dalam pecah. Minum ayak. Ayak lalu su pedih macam mana duri duk cucuk. Nak makan nasi, jauh sekali lah. Boleh kata lagi Alhamdulillah. Tak mati saya. Alhamdulillah. Bila dia ucap tu, dia tengok Al-Mizan. Allah kata, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. Maksud dia tengok mizan, dia tengok thaqulat, berat. Berat dengan apa? Puji daripada Allah. Allah kata satu benda kat dia, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka dia bila dia tengok Al-Mizan dia penuh tu, Aisyah dia, Aisyatin, kehidupan yang dia lalu lepas tu, kehidupan yang sangat, yang dia redha, senang, mudah, bahagia, tenang. Karena itu kita selalu disuruh sebut Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah ni dia senang sebut bila kita senang. Tapi dia susah nak sebut ketika kita susah. Dan datang daripada hati tu. Alhamdulillah. Berat Al-Mizan. Alhamdulillah. Orang kaya kata Alhamdulillah. Kalau orang kaya kata Alhamdulillah, sekurang-kurangnya adalah erti dia kaya. Orang sihat kata Alhamdulillah, adalah erti dia sihat. Tapi kalau orang miskin kata Alhamdulillah, orang sakit kata Alhamdulillah, macam mana kita nak terjemah? Melainkan itu benar-benar daripada iman. Pasal itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu bagi tahu pada kita, terutama kita di dalam perjalanan menuju Ramadan Al-Mubarak ini, menuju saum Ramadan Al-Mubarak, Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum as-siyamu. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu as-siyam, puasa. As-siyam bermakna bukan sehari. Puasa itu ayyaman ma'dudat, dia hari-hari. Dia bukan sehari. Kamu akan puasa, esok puasa lagi. Iman. Yang akan sambut Ramadan adalah iman. Yang akan rasa kemeriahan Ramadan adalah iman. Yang akan rasa Ramadan itu satu kenikmatan. Dia angkat tirai rahmat. Dia adalah iman. So, iman kalau kita tak jaga, tak tajdid dia, tak barukan dia, kita tak asuh dia, tak asuh dengan ilmu. Kalau saya tanya satu soalan Pak Cik Din, tak apa Pak Cik Din tak jawab pun tak apa. Pasal kita malam ni sangat istimewa. Satu, malam Jumaat memang istimewa. Yang kedua, malam nisfu Syaban. Yang ketiga, malam ini satu daripada hari-hari putih. Betul Cik Din? Betul. Yang keempat, malam ni kita ditemani oleh Pak Cik Din. Betul lah, berapa lama Pak Cik Din cuti? Cuti tahunan. Saya tak boleh habaq pasal apa, tapi macam sabbatical lah. Cuti. Gaji jalan. Dia Pak Mik. Pasal orang tua ni Pak Mik, Nabi kata bila dia beribadat masa muda, dia beribadat masa sihat, bila dia mai tua, dia mai tak sihat, dia tak setekun muda, maka Nabi kata dia akan dibayar oleh Allah pahala macam ibadat masa muda.
Itu syarat kalau masa muda ibadat lah. Kalau masa muda ya tak ada lah. Memang kita ibadat. Bila main tua kita uzur, tempat ambil semayang atas kursi, diberi pahala semayang berdiri. Pasal apa? Tuhan kira masa muda, Tuhan kira masa sihat. Macam orang bermusafir, dia kalau tak musafir, dia qabliyah, ba'diyah, rawatib, semua dia buat dengan zikir pagi, zikir petang, semua dia buat. Zikir-zikir rawatib, semua dia buat. Tapi bila dia musafir, dia nak kejar masa. Semayang pun yang banyak dipendekkan, dihimpun dalam waktu, maka dia terlepas zikir-zikir itu semua. Ditulis dia sebagai orang yang zikir. Ditulis dia sebagai orang yang melakukan sunat-sunat rawatib. Pasal Nabi kata orang yang safar itu satu azab. Nabi kata safar itu satu azab. Kalau kita buka dalam Riyadhus Salihin, tengok bab safar, jumpa hadis Abi Hurairah tu. Nabi kata safar itu adalah satu azab. Maka Allah bagi kepada dia ganjaran demi ganjaran. Pasal itu penting bila kita puji Allah daripada kita dia punya apa kita kata, yang menolak kita puji Allah Ta'ala itu adalah iman. Dia adalah penting. Pasal itu kita kena ada satu ilmu, yang ilmu tu membawa kita kepada iman. Kalau kita belajar, tak boleh yakin, tak boleh beriman, tak boleh gantung pada Allah, bermakna ilmu kita itu ilmu yang belum jadi ilmu yang bermanfaat. Sebab iman tak datang secara kosong. Iman datang dengan ilmu. Iman bukan kosong. Iman ini berisi. Dia ada isi, dia ada muatan. Apa yang kita nak imani. Kita kena tahu fadilat iman, kena tahu jalan iman, kena tahu cara beriman. Iman tak direka-reka. Kalau saya boleh tanya tadi, saya kata baca Idin satu soalan, ingat tak lagi kita? Kalau kita ada ilmu sampai pada peringkat kita beriman pada Allah Ta'ala, ada 3 perkara Tuhan bagi kat kita. Ingat tak lagi? Saya ingat tak jauh sangat, maybe dalam minggu sudah kot kita bincang. Kalau kita ada ilmu, yang ilmu tu bawa kita kepada iman, yang iman, kalau ilmu tu bawa kita pada iman, ada 3 benda Tuhan bagi kat kita. Ingat tak apa yang Allah akan bagi pada kita? Ada 3 benda Allah akan bagi. Daripada itu kita akan dapat lihat hubungan iman dengan ilmu, ilmu dengan iman. Dia sangat hubungannya rapat. Sebab Allah sebut dalam surah Mujadalah kan, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah kata yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah angkat martabat orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah angkat martabat orang yang berilmu. Darajat, pada beberapa darjat. Jadi hubungan ilmu dengan iman itu dahsyat. Jadi bila kita dapat ilmu sampai membawa pada iman, maka saya katakan satu daripada Allah nak bagi pada kita apa dia? Lutfu minallah, kelembutan. Allah bagi kita nampak kelembutan Tuhan pada kita, latifnya Allah. Lagi satu? Tak dengar. Inayatullah, lutfillah, mahabbatullah. Anak siapa pun tak tahu ni. Allah bagi 3 pada kita. Bila kita ada ilmu, sungguh-sungguh dengan ilmu tu kita dapat iman, maka kita akan dapat 3 benda ni. Apa dia? Inayatullah. Dengan ilmu yang kita dapat membentuk iman tadi, kita dapat melihat pertolongan Allah, pertolongan demi pertolongan. Inayatullah, inayah Allah. Allah tolong kita. Dan dalam Quran kita baca satu pertolongan yang dahsyat yang Allah sebut ialah
Bila Allah sebut tentang orang yang bertakwa, maka Allah bagi tahu satu benda. Allah tak akan benarkan kepada orang yang bertakwa itu terjadi satu mudarat daripada musuh dia. Allah tak akan benarkan. Kerana orang yang bertakwa itu dipelihara Allah. Dan kalau kita boleh tengok yang tu, betul. Kenapa banyak pembohongan dalam dunia ni terbongkar? Kadang-kadang orang menyusun dalam peringkat dunia, orang menyusun suatu, kita kata suatu rancangan, satu makar, dia susun dengan teliti, tapi akhirnya Allah bongkarkan. Kenapa? Kerana Allah janji kepada orang yang beriman, Allah takkan benarkan musuh mudarat dia. Melainkan satu peringkat, Allah akan bocorkan apa yang musuh tu buat. Subhanallah, kerana dunia ni dipenuhi dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan Allah sebut dalam ayat dia, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang kaya, bukan orang yang ada pangkat, ada kedudukan, ada harta, tapi orang yang bertakwa, asuhan takwa. Allah muliakan kita. Maka apa sahaja dunia ni merancang untuk dia, seperti mana yang mereka rancang kepada Nabi, yang akhirnya Allah kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Akhirnya satu sandiwara itu berjalan tersusun dengan cantik. Akhirnya Allah menunjukkan wallahu khairul makirin. Akhirnya terbuka. Kadang rancangan dibuat, kita pun tak tahu ada satu negeri dalam dunia nama macam tu. Rancangan dibuat di sana oleh musuh, tapi akhirnya yang mereka rancang tu boleh sampai ke kita di corok kampung. Bukan kata corok kampung, sampai corok Tok Kun. Rancangan tu yang tahu siapa dia? Yang tahu tu orang yang makan di bawah pokok bambu bagus. Duk makan di bawah pokok bambu, boleh tahu rancangan yang dunia buat. Siapa yang bocorkan? Mereka nak bocor? Mustahil, mereka yang merancang. Siapa yang bocor? Allah bocor. Kerana wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladina min qablikum. Allah kata, Allah janji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Allah kata, Allah janji sendiri dengan orang yang beriman dan melakukan amal salih, Allah akan beri kepada mereka kekukuhan dalam dunia macam Allah kukuhkan orang sebelum daripada mereka. Maka apa menyebabkan Tuhan kukuhkan mereka? Allah kata iman dan amal salih mereka. Subhanallah ikhwan. So kalau kita belajar dengan sekular ni, kapitalis ke, komunis ke, komunis lagi teruk lah, tak percaya ke Tuhan. Kapitalis jenis mencari untung untuk dia. Sekular ni kita belajar, kita tak jumpa benda ni. Kita tak jumpa kata ada masalah dalam dunia, macam mana nak selesai masalah tu? Selesai dia dengan iman. Kalau sekular pemikiran kita ni, kalau kita kata iman boleh selesai masalah, takwa boleh selesai masalah, sekular punya pemikiran dia tak dapat terima. Dia tak dapat terima. Kalau sekular dalam politik lain macam lah sikit, is okay. Tapi kalau sekular dalam agama, ayat-ayat yang macam ni, ini ayat akidah. Perkataan dia wa'adallahu allazina amanu minkum, ini dalam surah An-Nur, mungkin sekitar ayat 40-41. Dalam surah An-Nur itu Allah janji, Allah kata wa'adallah, Allah yang janji sendiri. Ini semulia-mulia janji, sebesar-besar janji. Apa yang Allah janji? Allah janji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan kukuhkan kedudukan mereka di atas muka bumi, seperti mana Allah kukuhkan kedudukan orang dulu. Bahkan kata Allah, Allah akan tukar, wala yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna, Allah akan tukar ketakutan orang beriman dengan sebuah keamanan. Allah janji, Allah akan tukar.
Macam mana orang beriman, macam mana kita kata satu kumpulan manusia, satu kaum, mereka hidup di tengah musuh mereka, mereka nak jadi kuat, mereka nak bangkit, mereka nak menguasai bumi itu. Kalau tanya kepada sekular, nak jawab lagu mana? Sekular kata ketenteraan lah, rancangan lah. Tapi dia tak akan jawab. Kata iman itu boleh menukar. Kita tengok dalam perang Badar. Perang Badar. Tapi kita ambil lagi satu perang. Nama Ma'rakatul Mu'tah. Pertempuran Mu'tah. Badar antara 300 dengan 1000 taklah jauh sangat. 300 dengan 1000 beza dia 700. Tapi Ma'rakatul Mu'tah berbeza. 3000 100,000. Tentera pula, tentera yang hebat, tentera Rom, bertembung di satu tempat bernama Mu'tah di bumi Syam. Ada Abu Hurairah, ada Khalid bin Walid, ada Abdullah bin Rawahah, ada Ja'far bin Abi Talib. Abu Hurairah, itulah peperangan yang pertama sejak dia masuk Islam. Dan satu benda yang buat Abu Hurairah ni kekok, kerana itulah perang yang pertama untuk dia, tapi itulah perang yang terakhir dalam hidup Nabi yang Nabi tak sertai. Bila pergi, Nabi hantar juga tentera ni pergi, Abu Hurairah cemas. Sebab Nabi tak ada. Mereka bercerita tentang Badar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, tahu, saya dengar pasal Badar, saya tahu Badar ni dahsyat, tapi Nabi ada. Macam mana teruk dia sekali ke semua sahabat-sahabat senior bagi tahu pada Abu Hurairah, Badar lagi teruk. Abu Hurairah kata, betul, Badar teruk, tapi Nabi ada. Doa Nabi ada. Tapi ni Nabi tak ada. Kita saja ada. Tapi Nabi kata, pergi bertempur. Sahabat-sahabat bagi pidato. Abdullah bin Rawahah bagi pidato yang begitu dahsyat. Kita datang ni satu antara dua. Sama ada kita balik dengan kemenangan ataupun kita balik dengan syahadah. Balik dengan kemenangan, perang ni kita menang. Ataupun kita dapat syahadah, kita dapat syahid. Oh subhanallah. Dahsyat. Sahabat-sahabat yang besar-besar tewas. Abu Hurairah jadi kecil hati dia. Jadi sepi, Nabi tak ada, nak bertempur macam mana, nak ikut siapa. Tapi sahabat-sahabat besar ada. Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, Khalid bin Walid ada masa tu. Semua ada, dahsyat-dahsyat. Perang, sungguh-sungguh perang. Mu'tah berpihak kemenangan pada Islam. Yang ni mereka dapat kekuatan di mana? Kita panggil pemikiran sekular, ajaran sekular, suruh bedah. Yang ni kekuatan di mana? Sekitar tahun 60-an nak masuk 70-an, Israel pernah attack Jordan dengan senapang patah. Israel attack mereka habis-habisan. Tentera keluar, tentera Jordan ke semua keluar. Kita baca buku Abdullah Azam, dikatakan Asyahid Abdullah Azam. Terkenal nama dia, dahsyat dia. Baca buku dia. Pertempuran yang begitu dahsyat. Apa yang membangkitkan? Yang membangkitkan semangat. Orang-orang pegang senapang patah, tiba-tiba orang yang ada senjata lebih dahsyat boleh lari. Tidak ada kalimah yang bergema melainkan kalimah Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Kalimah apa? Kalimah iman. Dengan kalimah iman, dengan iman Allah kembalikan hak orang Islam menjadi hak orang Islam. Dan Allah janji ketakutan ditukar dengan keamanan. Allah janji. Maka Allah kata di ujung ayat tu, ya'budunani wala yushriku nabi syai'a.
kamu sembah aku elok-elok, jangan kamu buat syirik pada aku. Aku tunai janji aku pada kamu. Ikhwan, kerana itu dalam ibadat yang Allah Ta'ala pardukan kepada kita, ada janji Allah. Janji Allah. Kita bertakwa, apa janji Allah? Allah angkat kemuliaan kita di mata dia. Tengok dalam kita zikir ni. Ramadan dikaitkan dengan zikir. Maka Allah turunkan ayat. Allah guna perkataan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Hijr, Allah kata sesungguhnya kami turunkan Quran dan kami pelihara Quran. Tapi kalimahnya Allah guna untuk Quran bukan Quran. Allah guna kalimah zikr, zikir. Inna nahnu nazzalna zikr, zikir. Kerana itu Imam Ibn Qayyim kata, membaca Quran adalah sebesar-besar zikir. Kerana Allah menyebut demikian. Dalam Al-Ankabut Allah guna perkataan wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah kata dan berzikir kepada Allah itulah akbar, yang paling besar, yang paling utama. Allah tahu apa yang hamba-hamba dia lakukan. Dengan makna kata Allah tahu keperluan hamba dia kepada zikir. Kenapa hamba dia kena zikir? Kenapa Allah turunkan Quran? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa yang kita sanak, kita lakukan ini, kita buat ni, semua Allah tahu je buat kita. Pasal itu Allah syariatkan, nuzulkan Quran. Di dalamnya penuh dengan doa, penuh dengan zikir, penuh dengan tilawah, penuh dengan qiraah. Cuba kita perhati, bila kita zikir pada Allah, yang ayat Allah sebut pada kita wasabbihuhu bukratan wa asila, pagi, petang, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira, banyak ingat Allah Ta'ala, banyak ingat Allah. Apakah satu kelebihan dan manfaat zikir ni kita dapat? Sebelum kita tengok hadis, kalau kita baca Alhamdulillah, apa kelebihan dia? Hak baca tadi. Kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, apa kelebihan dia? Cuma sebelum pergi ke situ, kita nak baca zikir pagi, zikir petang. Sebelum pergi ke situ, kita kena tahu dahulu masa kita zikir tu apa jadi pada kita. Bagaimana Tuhan nilai kita. Al-Baqarah, Allah sebut 152. Ini dahsyat tafsiran daripada Abdullah bin Abbas dan anak murid kepada Anas bin Malik Sabit Al-Bunani. Bila Allah sebut, Sabit Al-Bunani berani sebut perkataan ini. Dia kata, aku ni tahu bila Tuhan sebut nama aku tahu. Dahsyat. Dia sebut satu benda yang gempar. Dia kata, aku tahu bila Tuhan sebut nama aku. Saya tak tahulah kalau dalam dunia sekarang ni, Sabit Al-Bunani ni punya kewalian tinggi mana, saya tak tahu. Ada wali kencing jadi mah. Dahsyat. Kita ramai juga kencing orang, tapi tak jadi, orang tu tak tukar jadi mah lagi. Ada wali kencing jadi mah. Tapi saya tak tahu, Sabit Al-Bunani sampai dia berani sebut satu benda yang cukup sam'iyat, cukup ghaibiyat, benda gaib. Dia kata, aku tahu bila Tuhan sebut aku. Bila Allah Ta'ala sebut aku tahu. Maka ramai-ramai yang dengar ni tanya kat dia, wa kaifa ta'lamu? Wa kaifa ta'lamu zalik? Macam mana hang tahu? Dia kata, aku tahu sebab Allah bagi tahu kat aku. Dia baca ayat ni 152 Baqarah. Allah kata, fazkuruni azkurkum. Allah kata, kamu ingat aku, kamu zikir pada aku, azkurkum, aku sebut nama kamu. Bila Allah ingat kita? Dia kata, bila kita ingat Allah.
fazkuruni, maka hendaklah kamu semua ingat pada aku. Tasbih, bertahmid, baca Quran, semayang, kamu ingat pada aku. Macam kita majlis lagu ni, kita ingat Allah. Allah kata azkurkum. Allah tak sebut nazkurkum, dia kata azkurkum. Dia kata hampa semua ingat pada aku, aku ingat pada hang sendiri. Dia tak kata kami ingat, dia kata dia ingat. Menyebabkan Abdullah bin Abbas kata, bila kita berzikir, kita ingat pada Allah, itu tak ada istimewa apa-apa. Yang istimewanya bila Allah membalas zikir kita. Ini paling istimewa. Ada hubungan dua hala. Bila Allah balas zikir kita, yang itulah yang paling istimewa. Pasal tu Ibnu Abbas baca ayat tadi Al-Ankabut, dia kata kenapa Allah Ta'ala nak ingat kita? Apa faedah Allah ingat kita? Kerana Allah terlalu sayang pada hambanya, ingat pada dia. Pasal tu Allah kata wala zikrullahi akbar. Bila kita zikir pada Allah, Allah kata hampa tahu dah apa yang hampa sedang buat tu? Hampa buat benda yang paling akbar. Zikrullahi akbar. Hampa tahu dah apa yang hampa buat tu? Hampa ingat pada aku, itulah akbar. Kita kata Allahu akbar. Akbar, alif baris di atas, kak mati. Akbar bermakna paling besar. Paling, maknanya semua besar di bawah. Bila kata akbar, di atas dah tak ada apa dah. Apa bahasa orang putih kata apa? Supreme. Dia paling di atas. Dalam banyak-banyak benda hampa buat ni, kata Allah, hampa sedang ada hampa buat apa? Wala zikrullahi akbar. Bila hampa terlibat dalam zikrullah, maka dia akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang kamu sedang zikir pada Allah Ta'ala itu, Allah sangat mengetahui. Maka Allah tahu yang kita buat tu zikir kah, bukan zikir kah. Maka datang kaedah, law ikhtalafa al-lisanu bil qalbi fal ibratu bima fi qalbi. Kalau berlaku lawi ikhtalafa, kalau berlaku perselisihan antara lidah dan hati, lidah kata lain, hati kata lain, maka fal ibratu, yang akan diambilnya ialah apa yang ada dalam hati. Lidah mungkin sabqu, ketelajakan, tapi yang dia kiranya dalam hati. Jadi bila kita sebut di mulut subhanallah, subhanallah, hati ada apa? Kalau hati memang nak sebut itu, maka dikira hati dan mulut. Tapi kalau hati, mulut kata subhanallah, subhanallah, hati tak mau kata pun, maka tak dikira. Pasal itu Allah kata, aku tahu apa yang hamba buat. Zikirkah? Tak zikirkah? Zikrullah kah? Bukan zikrullah kah? Aku tahu. Tapi kalau dia memang zikrullah, Allah kata wala zikrullahi akbar. Perbuatan zikrullah itu perbuatan yang akbar. Maka aku balas dengan balasan yang paling akbar. Apa dia? Aku ingat kamu. Allah Din, kita, Allah pergi ingat kita. Allah sebut nama kita, sabit daripada hadis Muslim. Allah panggil malaikat Jibril. Allah kata aku suka dengan dia. Fulan bin Fulan, aku suka dengan dia. Hampir habaq kepada semua penduduk langit, suka dengan dia. Maka Jibril pergi canang nama kita. Dan bila Allah tak suka dengan satu hamba, Allah buat benda yang sama sampai penduduk langit tahu, kata orang tu. Maka bila sampai masa nyawa dia ambil, cabut nyawa, roh kita kena naik ke langit sebelum masuk ke alam barzakh. Sampai ke langit, malaikat kata, roh siapa yang busuk ni? Bangkai apa ni? Ini bukan roh Fulan tu kah? Yang Tuhan tak suka ke dia? So, habis maruah roh kita. Kita tak ada tempat, tak ada maruah. Kita tak akan dilayan, tak akan dihormati. Kita akan disakiti. Kita akan terima hasrah wan nadamah, tekanan, tension. Kita akan terima tomahan. Roh kita tu menanggung azab, tension. Dia bagi stres, roh hasrah wan nadamah. Dia bagi hasrah, bagi nadamah.
kata-kata yang buat menyesal, tapi tak boleh nak luah penyelesaian tu, tanggung, roh tanggung. Tapi kalau yang mati itu orang yang memang zikir Allah, memang dia zikir sungguh, bila hari dia mati, malaikat kata, roh siapa yang wangi ni? Ini bukan ke roh si fulan yang Allah Ta'ala, yang malaikat Jibril habaq kepada kita, nama dia ni yang Allah suka. Kata ya, dibuka pintu langit kat dia, sehingga dibawa roh dia turun balik, masuk balik ke dalam alam barzah, tengok balik apa jadi, bagaimana kedatangan muka dan nakir. Bila kita zikir pada Allah, kita telah buat satu benda yang paling besar di sisi Allah. Dan Allah buat benda paling besar untuk kita. Dia penjaga alam, dia pencipta syurga. Dia yang akan izin syafaat Nabi bagi. Dia yang akan hantar malaikat munkar dan nakir masuk dalam kubur. Dia yang hantar malaikat maut cabut nyawa kita. Maka dia sendiri akan sebut nama kita. Agak-agak bila dia sebut nama kita, laluan kita di barzah dan di langit jadi apa? Sangat mudah. Pasal itu bila kita zikir, ini adalah fadilat yang paling besar. Itu satu. Yang kedua, kita kena tahu apa dia. Bila kita zikir, apa sebenarnya jadi dengan hati, roh kita? Pertama, bila kita dipilih dengan taufik Allah untuk berzikir, zikrullah, kita kena baca dengan sebutan yang betul, zikrullah. Kalau zikir, dia tak ada makna. Zikir sebab maksud dia ingat apa? Zikru syai', saya ingat orang tu, ingat Pak Cik Din, ingat Pak Amit, ingat macam Pak Cik Nazri ingat Mak Cik Aisyah. Mak Cik Aisyah ingat Pak Cik. Saya ingat Mak Cik Aisyah tengah menyanyi kot, abang sayang, abang di mana? Kan? Ingat. Tapi ingat tak ada apa-apa. Ingat tak ada. Zikir maksudnya tergantung, masih tergantung. Tapi yang istimewanya adalah zikrullah. Zikir tak ada kemuliaan. Tapi bila kalimah zikir, kita belajar Arab, dia panggil idhafah, disandarkan kepada kalimah Allah, kalimah jalalah, kalimah yang cukup mulia, maka barulah zikir itu ada nilai. Zikrullah. Nabi, Rasul, tak ada apa-apa. Rasul bermakna utusan. Utusan siapa? Postman pun Rasul juga, dengan makna utusan. Nabi, pembawa berita. Tu yang duk baca berita tu. Tapi Muhammad bin Abdullah, dia bukan Nabi biasa. Dia bukan Nabi Fulan bin Fulan, Rasul min kaum Fulan. Dia bukan utusan daripada satu kaum. Yang buat Muhammad jadi istimewa kerana dia Rasulullah, Nabiullah. Itu yang jadi istimewa. Baru betul. Pasal itu nama dia masuk dalam syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad Rasul Allah. Barulah Muhammad itu ada nilai. Kalau hanya Muhammad Rasul, tak ada nilai lagi. Apa nilai dia? Kalau orang yang hantar Muhammad itu orang yang tak ada nilai, maka Muhammad menjadi utusan orang yang tak ada nilai. Kalau orang yang hantar Muhammad itu orang kaya, maka Muhammad itu utusan orang kaya, mungkin bernilai sikit. Tapi Muhammad bin Abdullah, dia bukan utusan orang kaya. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang ini nama dia idhafah. Rasul, idhafah, disandarkan kepada Allah, bahawa ada kemuliaan Nabiullah. Sama dengan zikrullah. Pasal itu ikhwan, bila kita zikrullah, apa yang kita kena tahu satu, apa yang sedang berlaku di alam zikir itu, apa yang berlaku pada pintu pertama, pada hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memilih hati kita menjadi tapak zikir. Itu bayang, kalau kita pecah rumah kita belah dapur tu, kita pecah, kita besar sikit, kita nak buat kedai mah. Maksudnya apa?
kita nak bermasuk mah dalam rumah kita. Tadi rumah kita kosong, sekarang bermasuk mah dalam rumah. Hati kita kosong, sekarang hati kita dipilih menjadi tapak zikir. Maka bayang, apakah kemuliaan yang hati kita dapat? Hati kita dipilih menjadi tapak zikir. Lepas itu, ulama-ulama kita selalu guna perkataan ini. Kita sebenarnya tak mampu zikir pada Allah, melainkan ini adalah taufik dari Allah. Allah yang bagi taufik pada kita. Sebab apa? Ramai orang zikir dengan zikir yang tak tahu apa. Daripada dulu kita duk katakan, apakah makna hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu, apa makna dia? Apa makna hu? Hu ni kalau kita cakap Arab dengan orang, itu ganti nama untuk orang yang kita tak tahu nama. Saya tak tahu nama sahabat Syam. Ini contoh, saya tak tahu. Saya tanya kat Abenan. Saya kata, saya buat ayat dalam bahasa Arab. Saya kata, man huwa. Man huwa. Atau waqafnya manhu. Man huwa lah. Kenapa saya kata huwa? Pasal la ya'rif ismuhu. Saya tak tahu nama sahabat. Man huwa? Dia siapa? Itu ganti nama untuk lelaki-lelaki. Man hiya ganti nama untuk perempuan. Katalah saya tanya Pak Amir, saya tanya pasal Pak Cik Din, kata Pak Amir, man huwa bijanibika, siapa di sebelah Pak Amir tu? Tiba-tiba Pak Amir cakap huwa, dia, maknanya soalan tu tak ada jawab. Saya tanya huwa tu bermakna saya nak tahu nama dia siapa. Man huwa, man ma'aka, siapa bersama awak ni? Dia kata huwa, dia tu siapa dia? Maka dia akan jawab balik, man huwa. Kita jawab balik, huwa. Dialah na'am man huwa. Dia tu kata huwa. Nak kena pelambang tu. Allah ni kita tak tahu nama ke? Sampai kita panggil dia hu. Tak tahu kan nama dia? 99 nama dia ada. Kita panggil dia hu ni, dia. Takkan kita ni tak erti sampai tahap tu. Semua nama kita tahu. Man huwa, siapa dia? Kita kata haza akhi, ni saudara saya ni, saudara kandung saya. Haza abi, yang ni siapa? Ni pak saya. Kita jawab macam tu. Maka kalau betul kita zikir pada Allah, Allah sedang memilih hati kita menjadi tapak zikir. Subhanallah. Satu. Yang kedua, Allah panggil kepada orang yang zikir ini zakir. Zakirullah. Dahsyat. Zikrun bermakna benda lah, ingatan. Zakir, orang yang ingat. Maka Allah sandingkan nama orang, perbuatan kita zikir tu, dia sandingkan dengan nama dia, Zakirullah. Allah kata orang itu sedang mengingati Allah. Sebaik-baik sandingan, Allah sanding kita dengan nama dia, Zakirullah. Az-Zakir, Az-Zakir, orang yang zikir itu sedang buat apa? Zakirullah. Orang itu sedang mengingati Allah. Macam tadi Rasulullah, macam tadi Nabiullah, Zikrullah. Zikrullah tu benda yang kita jadikan sarana zikir. Zakirullah, orang yang sedang mengingati Allah. Az-Zakirunallah waz-Zakirat, laki-laki yang sedang mengingati Allah dan perempuan yang sedang mengingati Allah. A'adda lahum, Allah kata kalau betul lah mereka mengingati aku, mereka dipanggil Zakirullah, orang yang memang ingat Allah. Allah kata a'adda lahum, aku janji pada mereka maghfiratan, keampunan untuk mereka, dan aku janji kepada mereka ajran,
satu balasan yang cukup mulia. Dahsyat. Yang ketiga, kita kena tahu, bila kita zikir, apa jadi pada kita? Itu adalah hadis Bukhari. Allah kata, bila kamu in zakarani fi nafsi, kamu ingat aku dalam diri kamu, zakartu fi nafsi, aku ingat kamu dalam diri aku. Tapi kalau kamu ingat aku dalam satu, kamu sebut, macam kita lah ni dalam majlis kita nak sebut, kamu sebut aku dalam majlis, maka aku sebut nama kamu di majlisnya lebih mulia daripada itu. Tidak ada orang yang zikir pada Allah, melainkan Allah akan sebut nama kita, kita bin apa, kita anak siapa, di hadapan makhluk yang paling dekat dengan dia, iaitu malaikat al-muqarrabin. Cari apa lagi Pak Amir? Yakfi bi'ilmillah. Kita merasa cukup dan puas dengan pengetahuan yang ada di sisi Allah. Allah sebut nama kita. Kita pun tak kenal siapa dia Uwais Qarni. Kita pun tak kenal dia. Sampai Nabi sebut pasal dia, baru kita tahu. Tak ada ahli penduduk bumi pun, memang dia hidup di sana, tapi tak terkenal pun nama dia. Tapi bila Nabi bagi tahu, memang orang tak kenal dia, tapi di langit sana semua kenal dia. Penting ikhwan, orang penduduk langit kenal kita ni sangat penting, amat-amat penting. Bila malaikat kenal kita, malaikat akan peruntukkan sebuah doa pada kita. Cuba saat ni balik tengok surah Al-Ghafir, permulaan surah Al-Ghafir. Allah cerita sebuah doa yang malaikat tujukan khusus untuk orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Tuhan yang luas ilmu dan luas rahmatmu, ampunkanlah orang yang bertaubat dan orang-orang yang beriman. Malaikat minta ampun pada kita. Waqihim sayyiati, ya Allah, tolonglah padam kesalahan mereka ya Allah, dan jauhkan mereka daripada azab naru jahim, azab neraka jahim. Subhanallah. Cukuplah bagi orang yang zikir, dia tahu benda ni. Dia tahu bahawa bila dia sebut nama Allah, masa itulah Allah sebut nama dia. Maka kena pastikan yang kita sebut itu benar-benar nama Allah. Bukan kita zikir macam kita tak tahu Allah ada nama. Kita yang panggil Asmaul Husna, walillahil asmaul husna, tapi masa kita zikir, kita buang al-asmaul husna, macam Allah tak ada nama. Maka kalau macam tu zikir kita tak sampai. Tapi kalau memang itu zikir, memang sungguh zikir, pasal itu ikhwan, kita kena tahu satu benda, apa yang Aisyah radhiyallahu anha sebut pada kita dalam riwayat Muslim. Aisyah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli hayatihi. Ini adalah panduan kita dalam zikir. Aisyah kata, adalah Nabi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah, dia zikir Allah, dia ingat Allah, fi kulli hayatihi, sepanjang hayat dia. Ya, subhanallah. Kalau kita pusing balik ilmu kita, rakaman ilmu, sejak seawal bila wahyu turun kat Nabi? Bila Pakcik Din? Yang kita start nak panggil Muhammad bin Abdullah, huwa Rasulullah, huwa Nabiullah. Bila? Dia lahir di Mekah, anak Abdullah, anak Aminah, cucu kepada Abdul Muttalib, pak benakan dia Abu Talib. Dia membesar. Bila dia start dipanggil Nabiullah, Rasulullah? Seingat kita dalam rakaman ilmu kita ni, sejak bila? Sejak umur dia 40. Masa umur dia 40, masa bila dalam 40 tu kita panggil dia Nabiullah? Setelah wahyu turun. Dalam pita rakaman ilmu kita ni, ingat tak kita
Wahyu apa yang turun? Dengan itu dia dipanggil Nabiullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So bermula tarikh itu sampai hari dia wafat lah. Dia wafat di Madinah. Betul? Jadi hari dia dipanggil Nabiullah, turun pula lagi wahyu, dengan itu dia dipanggil Rasulullah. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad, biarkan orang menentang kamu, menentang. Fasda' bima tu'mar. Sekarang kamu keluar Muhammad, sampaikan apa yang Tuhan perintah pada kamu. Maka dia dipanggil Rasulullah. Takat Iqra' turun, dia baru Nabiullah. Tapi bila sampai ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. So dia dah bertukar jadi Nabiullah. Daripada tarikh tu sampai dia wafat, agak-agak berapa lama pula tu? 23 tahun. Itu adalah episod daripada kenabian dan kerasulan. Kita panggil nubuwah dan risalah. Nubuwah, episod kenabian bermula, dia mula diangkat jadi nabi dengan Iqra', maka bermula risalah. Lepas nubuwah datang risalah. Risalah ni apa dia? Turun perintah Allah, dia kena sampai pada orang. Takat Iqra', dia tak sampai apa lagi. Itu pengetahuan dia. Tak ada kewajipan dia sampai ke orang. Tapi bila risalah datang, bila datang risalah Tuhan, dia kena sampaikan bahawa dia telah dipilih jadi Nabi dan Rasul. Maka perkara pertama Tuhan nak masyarakat Mekah tahu adanya akhirat. Maka dia pun pergilah ke Bukit Safa, panggil semua adik-beradik terdekat. Dia kata, kalau aku habaq pada hampa di belakang Bukit Safa ni ada tentera musuh, hampa percaya tak pada aku? Kesemuanya kata, betul Muhammad, hang tak pernah bohong, kami percaya, kami get ready. Nabi kata, kalau macam tu aku nak habaq, aku adalah Rasulullah. Selepas daripada kematian ini ada kehidupan. Tak ada Nabi hayat tu pakcik, menyinggahlah sebiji batu kerikil Agus kedai dia. Tabballaka ya Muhammad alihadha jama'tana. Pak menakan dia juga kata, tabballaka ya Muhammad. Cik bahasa kita, cik, celaka Muhammad. Tapi dia kata taban tu dia bukan makna maki, macam maki musuh, macam pak menakan marah anak menakan lah. Macam anak menakan buah, tak dengar kata pak menakan ni cengih, dia kata pelak dia budak ni. Pelaknya dia kata tu bukan makna pelak ni. Boleh faham tak? Dia punya maksud apa? Kalau dia kata pelak dekat dia punya seteru tu, yang tu maknanya hakikat punya pelak secara zahir dan batin. Tapi dia kata kat anak menakan dia, pelak tu budak ni. Pasal apa? Budak tu seokok, dia minta sikit tak bagi, pelak tu budak ni. Tapi kerana yang dia kata tu bukan saja nak menakan dia. Muhammad masa dia kata tu telah pun diangkat kedudukan dia oleh Allah sebagai Rasulullah. Dia tak boleh cakap lagu tu. Tabballaka, terjemahan dia tetap celaka. Tabballaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihaza jama'tana, pasal hang nak habaq hang Rasul lepas mati ni ada kehidupan, pasal tu kah himpun kami ramai-ramai. Tak lama langit tak boleh tahan bila ahli bumi kata lagu tu turun. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, tahqiq dan taukid. Dah Allah kata celaka tu bukan Muhammad. Dia niat melawak ke, dia niat tak melawak tu dia punya pasal, tapi kalimah tu dia tak boleh berkeluar. Kalau dia berkeluar 40 tahun silam, mungkin tak apa. Sekarang kami jaga Muhammad, dia adalah Rasul kami, tidak ada kecelakaan pada diri dia, akhlak dia, agama dia bawa,
Dunia dan akhirat dia, risalah dan nubuwah dia bersih daripada kalimah itu. Allah bela dia. Yang tabbat yada abi lahabin wa tabb, depan tabbat, belakang wa tabb, menunjukkan apa? Penegasan dan kepastian. Yadahu, tangan Abi Lahab akan celaka dunia dan akhirat. Tak cukup dia. Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, kekayaan dia dan usaha dia takkan dapat tolong dia lagi. Sejak bila? Sejak dia keluarkan kata buruk itu kepada Muhammad. Itulah tarikh ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yang kami akan tunjuk kepada dia. Saya naran zatalahab, kami akan nyalakan api, dan masa tu kami nak himpun keluarga dia, kekayaan dia, kesemua yang dia ada. Bolehkah melepaskan dia daripada ranza talahab, naranza talahab, kami cucuh api kat dia. Tapi ingat kata Allah, Abi Lahab ni dia ada keluarga. Wa mra'atuhu, bini dia kata Allah pun jahat lagu dia, pun kata juga dekat Muhammad kalimah tak elok. Wa mra'atuhu, dan keluarga dia hammalatal hatab, kami himpun api, kami cucuh dia di atas api itu. Fi jidiha hablum mim masad, kami pastikan kata Allah dia tak terlepas, kami ikat dia atas situ, kami bakar mereka satu keluarga. Kenapa ikhwan? Kerana menuduh Nabi sebagai celaka. Subhanallah, menuduh risalah Nabi ni tak elok. Aisyah kata sepanjang hidup Nabi, daripada dia start dapat risalah nubuwah sampai hari dia wafat, fi kulli hayatihi, sepanjang hidup dia itu, yazkurullah, dia ingat pada Allah. Sehingga kan setiap zikrullah Rasulullah itu didokumenkan. Kita ada rekod, disimpan dengan elok. Kenapa? Kenapa Allah simpan? Yang dhaif kekal dengan dhaif, palsu kekal dengan palsu, sahih dengan sahih, hasan dengan hasan. Kerana yang ni, kerana kami nak satu benda. 24 Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kami nak dalam apa keadaan, fi kulli hal, ala kulli hal, Muhammad lah yang menjadi contoh mereka. Muhammad kena jadi contoh. Maka tadi Pak Amir kata daripada 40 sampai Nabi wafat ada 23 tahun. Maka kalau kita berzikir dengan satu zikir, kerana ada ayat 24 surah Al-Ahzab tadi, kita kena buktikan zikir itu Muhammad baca. Karena Aisyah ada kata yazkurullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli hayatihi. Dia bukan macam kita, dia ala kulli hayatihi. Dan ayat 5 atau 4 surah Qalam lagi sekali Allah kata wa innaka la'ala khuluqil azim. Dalam salat, luar salat, dalam zikir, luar zikir, yang kamu dapat tengoknya ialah satu paparan akhlak yang cukup azim daripada Muhammad. Dia kalau ada satu orang boleh zikir dengan zikirnya Muhammad, tak pernah berzikir secara sahih, dia telah mengeluarkan diri dia daripada akhlak kepada yang tidak berakhlak. Ya, kerana itu ikhwan, kerana Allah nak bagi sebesar-besar fadilat dalam zikir, maka kita kena ada sebesar-besar adab dalam zikir. Zikir ni, masa itu kita kata zikrullah, habiskan kita punya sebutan. Apa dia? Zikrullah. Sebab kalau kata zikir, banyak pihak dia akan kata tak apalah, ikhwan nak sebut nama Allah ni, kita nak sebut nama Allah, nama Zul Jalali wal Ikram, Al-Jalil, Al-Azim, Al-Qahhar. Ada satu kereta lalu, kereta pelik kuning,
Kebetulan berhenti lampu merah. Polis escort kita tu langgar lampu merah. Kita dah mau ke mana lo? Kita pun start motor, ligan boleh. Boleh kata, apa siapa? Kita kata, pasal apa dia langgar lampu merah? Polis kata, hang tengok pelik. Apa pasal dengan pelik dia? Yang tu raja lah mangkuk Kita berkerah. Kita kata raja ke? It doesn't matter. The law is a law. What mean of red colour? Ni lampu stop traffic ni. Bila dia keluar red colour, apa maksud dia? Maksud dia stop. Pasal tu orang Penang kata lampu stop. Saya PKS kata sampai lampu stop corner kanan, dia pun tak faham. Pasal dia pun panggil traffic light. Mangkuk betul. Orang tua dulu lagi dia panggil stop look go. Tiba stop look baru go. Dan pasal apa dia langgar lampu merah? Dia TYT, pasal apa dia langgar lampu merah? Dia ketua menteri, pasal apa dia langgar lampu merah? Dia raja, pasal apa dia langgar lampu merah? Kerana kena tahu kedudukan dia. Yang langgar tu siapa dia? Kalau yang langgar tu macam kita, memang menaah lah. Tak, soalannya pasal apa? Dia boleh langgar. Pasal dia raja. Pasal dia tu, dia keluar aja istana, dia telah mencemar duli. Cemar duli dia. Dia jumpa kita cemar duli. Pasal dia, raja tak boleh makan dengan kita. Pasal raja tak ada yang makan. Kita dengan makan dengan semualah. Raja tak. Dia bersantap. Kita tak boleh santap. Kalau kita santap, tak kenyang. Dan bila kita zikir pada Allah, kita kena tahu ikhwan, kita tak boleh mencipta bid'ah dalam zikir. Kenapa ikhwan? Kerana nama dia dah bid'ah. Bid'ah dia lawan kepada sunnah. Bila kata sunnah tu apa dia? Sunnah semua berkaitan dengan Nabi. Perbuatan dia, perkataan dia, tingkah laku dia, semua dia. Bila kata bid'ah, berlawanan. Bila kata sunnah, tempat dia sebagai hidayah. Bila kata bid'ah, tempat dia dalalah, kesesatan. Maka jangan bawa dalalah ni, bid'ah yang dalalah ni masuk dalam zikir, tak boleh. Kerana bid'ah tak pernah jadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Demi Allah tak pernah jadi. Tambah bid'ah dalam zikir, kita mencipta perbuatan tersendiri. Nak zikir kena bayar muka guru, nak zikir kena tutup lampu, nak zikir kena ada pakaian khusus, duduk dengan cara yang khusus, pegang tasbih pun ada cara dia, ada berapa jenis dia. Tak boleh. Kenapa kita tak boleh bikin? Kalau kita bikin, siapa dia Muhammad? Di mana ayat laqad kana lakum fi rasulillah tu kita nak letak? Di mana hadis Aisyah ni kita nak letak? Di mana yang dikatakan akhlak Nabi itu kita nak letak? Cuba kita tengok awal surah Al-Kahfi 1, awal surah Furqan 1. Awal ni maksud ayat pertama. Awal surah Al-Isra 1. Cuba tengok 3 surah ni. 3 surah ni Allah menggunakan dhamir untuk Nabi, ganti nama. Cuba tengok ganti nama apa tu hang pakai kat Nabi. Bila Allah nak sebut kata Quran itu lam yaj'al lahu iwaja, dia tak bengkok. Itu awal Al-Kahfi. Allah kata Allah turunkan kitab pada Muhammad, yang kitab tu tak bengkok. Maka Allah guna ganti nama apa pada Muhammad? Al-Furqan awal Allah turunkan Quran. Bila turunkan Quran, ganti nama apa Allah pakai kat Nabi? Al-Isra. Allah angkat Nabi pergi ke Isra dan Mi'raj, daripada Al-Haram, Masjidil Haram sampai kepada Al-Aqsa. Ganti nama apa Allah pakai kat Nabi? Ganti nama apa? Saya ingat kita. Cuba baca ayat 1 surah Isra. Agus ingat ayat 1 surah Isra. Ya.
Ambil terjemahan pangkai dia. Oh, yang berhenti dalam situ. Hambanya di situ siapa dia? Muhammad. Muhammad punya ibadat pada Allah sampai dapat title hamba. Muhammad punya berzikir pada Allah sampai dapat title hamba. Subhanallah. Bila Quran turun pada Muhammad, ayat pertama tadi Al-Furqan, Allah guna kalimah yang sama, abdihi, hamba kami. Bila Allah nak habaq kata Quran tak bengkok, kan segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab kepada hambanya yang dalamnya tidak ada bengkok. Dan tengok surah Jin. Surah Jin mungkin ayat ke-16. Cerita Nabi semayang. Nabi semayang malam. Maka apanya Allah Ta'ala guna dekat Nabi? Nabi bangkit semayang malam. Kalimah apanya Allah guna? Dia semayang. Dalam semayang Nabi, Nabi ada tilawatul Quran, Nabi ada zikir, Nabi ada doa, Nabi ada tawajjuh, Nabi ada semua dia buat untuk Allah. Maka bila Nabi semayang dalam surah Jin, Allah guna kalimah apa kat dia? Kalau 19? 19 bukan 16. Apa perkataan dia awal? Wa annahu lamma qama abdullahi. Terjemahan dia? Ya. Nabi bangkit semayang, Allah kata wa annahu lamma qama abdullah. Sesungguhnya Allah kata hamba kami dah bangkit dah. Ya Allah, Pak Cik Din. Itu dia lah kedudukan zikir dia, baca Quran dia, tasbih dia, tahmid dia. Kerana itu tak boleh dalam zikir ni ada bid'ah. Tak boleh. Kalau kita kata tak boleh, orang tak faham. Haram. Sebab di mana kedudukan bid'ah? Dalalah. Kenapa bid'ah dikatakan dalalah? Kerana dia dhaddun, dia berlawanan dengan sunnah Muhammad. Bid'ah bermakna yang Muhammad tak guna sebagai qurbah ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Maka sepanjang Muhammad zikir, pasal itu datang kepada kita zikir pagi dan bongkar balik. Selama ni kita duk baca apa? Zaman saya dulu, kami berzikir dengan zikir haikal. Jangan main zikir haikal ni bergoncang kata wat. Dia ada macam satu makan super best tu. Jangan buat main-main. Kalau orang nak buat benda tak ketahuan ke kita, bergoncang kata dia lalu. Doa, jangan cari pasal. Kita ada satu lagi doa dipanggil doa perjanjian Sulaiman dengan jin. Nabi pun tak tahu doa ni. Kita teroka alam ruqyah, kita jumpa. Nabi pun tak tahu, tak ada riwayat. Tiba-tiba cuai mai je. Mungkin jin yang bawa mai. Kalau kita baca, jin tu ada dalam rumah ke dalam badan, dia akan cabut. Kena cek balik zikir-zikir yang kita baca. Sebab Allah telah memuji Rasulullah dengan pujian hamba. Artinya Nabi kita Muhammad telah duduk di makam ubudiyah yang tinggi pada Allah. Makam apa? Penghambaan yang tinggi. Sampai Allah panggil dia hamba. Kita duk zikir nak baca Quran ni pasal nak jadi hamba, tiba-tiba kita pikut orang lain. Bolehkah kita sampai kepada hala tuju nak jadi hamba? Apatah lagi nak jadi hamba pergi ambil bid'ah. Apa makna bid'ah? Rekaan sendiri. Reka sendiri. Macam Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um. Tadi sahabat Roh hantar saya. 5 malam doa mustajab. Imam Syafi'i kata. 1, malam apa? Malam Jumaat. Malam ni ya. 2, malam raya Fitri, raya puasa. 3, raya haji.
4 nisfu Sya'ban. Kelima, awal malam bulan Rejab. Awal malam bulan Rejab. So 5 malam. Memang dalam Al-Um ada statement tu. Dia guna perkataan inna du'a yustajabu fi khamsin layalin. Dikatakan bahawa doa itu ada nilai mustajab pada 5 malam. Bagi orang yang baca sampai habis. Betul lah 5 malam tu disebut. Tapi kena tahu satu benda, apa dia? Imam Syafi'i sebut 5 malam. Satu kita ambil balik, malam Jumaat. Siapa tak iktiraf malam Jumaat mulia? Esok nak sembahyang Jumaat. Hari ni puasa. Hari ni puasa dikatakan aku nak amal aku diangkat. Ketika apa? Pintu langit dibuka, pintu sorga dibuka. Bolehkah esok harinya tak mulia? Ini secara akal dan agama disepakati. Memang malam tu ada kemuliaan. Kita dah puasa cukup dah 30 hari. Besok nak raya. Boleh tak esok tu tak ada kemuliaan? Allah dah susun dah. Kita raya, semayang, takbir. Itu semua kemuliaan lah. Termasuk raya haji lagi lah. Berhimpun orang di apa? Buat haji kan? Korban, kita semayang sini, kita bertakbir, ada apa? Hari-hari tasyrik. Bolehkah raya haji itu tidak mulia? Semua kata mulia. Nisfu Sya'ban. Bolehkah dia tak mulia? Sebab memang kaedah orang tahu dah. 1 Sya'ban sampai 15 Nabi akan ambil masa untuk puasa. Sebab Nabi kata Sya'ban dia in between antara Ramadan dengan Rejab yang banyak dilupakan orang. Maka Nabi kata aku nak banyakkan puasa. So get ready. Tambah-tambah orang Arab nisfu tu dikira jumlah hari yang banyak dah nak bertukar bulan. Maka memang bila Ramadan tu nak mai, semua orang iktiraf dia mulia. Tapi satu benda, Imam Syafi'i dalam Al-Um tak menyebut satu amalan pun pada 5 malam ni. Dia hanya menyebut malam tu ada nilai kemuliaan. Itu saja. Kerana tak mungkin Imam Syafi'i akan sebut, kerana Nabi telah memberi kepada kita satu pelajaran yang besar dalam hadis Muslim. Macam ni malam Jumaat. Malam Jumaat ni bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Bermakna ini 2 dalam 1 lah. Memang jarang-jarang berlaku. Maka berhimpunlah 2 kemuliaan. Satu malam Jumaat. Tapi ada tak amalan? Tak ada amalan. Malam nisfu Sya'ban. Sembahyang nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali. Yang itu jangan kata ambil dalam Al-Um. Jangan kata ambil dalam Al-Um. Itu dalam al yang lain. Bukan dalam Al-Um. Sebab dalam Al-Um Imam Syafi'i menyebut perbanyakkan malam Jumaat itu dan harinya dengan selawat dan suratul Kahfi. Bila masuk nisfu Sya'ban, tengok hadis Muslim. Nabi kata apa dalam hadis Muslim? Nabi kata la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an takuna fi saumi yasumuhu ahadukum. Nabi kata janganlah kamu mengkhususkan malam Jumaat dengan satu sembahyang yang kamu tak pernah sembahyang pada malam-malam lain. Mai malam Jumaat nak sembahyang asin, satu sembahyang yang tak pernah kamu sembahyang pada malam lain. Kerana malam Jumaat ni jatuh Jumaat dan nisfu Sya'ban. Nak sembahyang nisfu Sya'ban 2 rakaat. Lepas tu nak baca Yasin yang tak pernah baca dengan kaedah ni sebelum, melainkan malam ni sahaja. Nabi kita jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan apa-apa amalan, termasuk sembahyang, termasuk amalan-amalan apa? Wala takhussu yaumal jum'ati bisiyam. Jangan kamu khususkan besoknya hari Jumaat dengan satu puasa yang khas, yang kamu tak pernah puasa dengan puasa tu pada hari-hari lain. Melainkan memang kamu adalah orang yang puasa. Memang kita ni orang puasa. Salah satunya kita memang duk puasa 13, 14, 15. Maka kebetulan kena 13 Rabu, 14 Khamis,
jatuh malam nisfu Syaban dan besoknya Jumaat kita puasa. Pasal apa? Besok jatuh 15. Tapi kalau memang kita bukan kaki puasa hari-hari putih ni, tiba-tiba katalah nisfu Syaban tu jatuh malam Jumaat, katalah nisfu Syaban tu jatuh hari lain, kita nak puasa. Nabi kata jangan. Nak khususkan dia dengan satu puasa, jangan. Melainkan memang kita telah ikut wirid puasa sunat tu. Kebetulan, jangan. Menyebabkan ikhwan, Imam Nawawi kata apa dia? Dia kata pada hadis ni, jelas dia kata terdapat larangan mengkhususkan malam Jumaat dengan suatu salat yang ada pada malam-malam lain, yang ada pada malam-malam lain, dan puasa pada siangnya seperti yang telah dinyatakan. Sepakat para ulama memakruhkannya, tak benarkan. Ulama tolak amalan itu. Jadi kalau orang kata nisfu Syaban tu mulia, mulialah, memang dia mulia. Pasal dah dekat dengan Ramadan. Jatuh pula malam Jumaat. Jadi yang Imam Syafi'i perkenalkan dalam Al-Um apa dia? Apa yang dia suruh kita jangan lupa buat? Doa. Doa saja. Kalau berhimpun kelebihan malam ni, baca doa. Habiskan hidup kita, habiskan malam ni dengan doa, bukan habiskan hidup, habiskan dengan doa. Yang habisnya kena habis kuliah. Kena habis kuliah. Doa. Tapi kita tak angkat ni, Imam Syafi'i kata tu. Yang kita angkat apa dia? Jangan lupa malam ni malam nisfu Syaban, puasa, jangan lupa baca Yasin. Tak ada, tag tu tak ada. Jadi kadang-kadang ada kenyataan yang benar tapi diheret ke tempat yang tak betul. Kalau perkataan Imam Syafi'i itu inna du'a yustajabu, itu ada. Sesungguhnya diharapkan doa itu termakbul pada malam-malam yang mulia. Boleh ke malam raya tak mulia? Siapa berani nafikan kemuliaan malam raya? Yang kita, orang kata tengok mereka ni, amalan disebut Syaban pun tak hormat. Lah, siapa yang kata tak hormat? Yang kita petikai, pergi cipta amalan yang tak ada. Nak cipta lagu mana Rasulullah itu adalah contoh kita. Ikhwan a'azakumullah, banyaklah orang duk minta maaf. Saya dapat WhatsApp orang minta maaf. Tadi bila Pak Cik sebut baru saya perasan, pasal apa dia ni minta maaf kat aku? Rupanya baru saya perasan Pak Cik kata. Roy sebut tadi, malam ni malam minta maaf. Pak Cik kata ada 2 orang yang Allah tak ampun. Bukan 2 orang, banyak. Banyak.